Empayar Turki Uthmaniyah telah diasaskan oleh Uthman Ertuğrul yang mengisytiharkan kemerdekaan wilayah Uthmaniyah pada tahun 1299. Wilayah ini berkembang melalui penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan terus gemilang semasa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Selepas kepangkatan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566, berlaku kemerosotan dalam Empayar Uthmaniyah. Ini disebabkan oleh kelemahan yang wujud dalam kerajaan Turki Uthmaniyah, tidak kurang juga faktor luaran yang membawa kepada kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Faktor pertama ialah kelemahan kepimpinan. Setelah kepangkatan Sulaiman Al-Qanuni, Empayar Uthmaniyah mulai memperlihatkan kejatuhan dan kemunduran. Hal ini disebabkan kelemahan pemerintah dalam soal kepribadian dan kepimpinan. Kelemahan ini terbukti dengan sikap Sultan yang mementingkan hiburan dan kesenian sehingga menyebabkan keruntuhan moral. Sebagai contoh, Sultan Murad III telah dikuasai oleh nafsu sepanjang pemerintahannya sehingga mempunyai 118 orang anak. Selain itu, Sultan Ibrahim membunuh 100.000 orang dan menyaksikan sendiri pembunuhan 25.000 orang daripadanya. Kelemahan kepimpinan menyebabkan Sultan Ibrahim dipengaruhi oleh Bonda dan 3 orang istrinya yang campur tangan dalam pemerintahan untuk menyingkirkan Wazir Agung Kara Mustafa. Keadaan ini membawa kepada kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Kesimpulannya, kehidupan Sultan yang hidup bermewah-mewah akhirnya mendorong perlakuan tidak bermoral yang membawa kepada kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah. Faktor seterusnya ialah kelemahan sistem ketenteraan. Kemerosotan ini bermula dengan kemerosotan disiplin ketenteraan dalam kalangan pegawai atasan. Persaingan dalam jabatan ketenteraan menyebabkan putra-putra raja yang berpotensi disisihkan dan putra sulung dipilih karena para pegawai diberikan kebebasan untuk memilih. Contohnya, pelantikan Bayezid I dan Salim II bukannya berdasarkan kemampuan yang unggul. Penghapusan aristokrasi tentara yang menjadi saingan kepada kuasa pusat. Contohnya, pelantikan Bayezid I dan Salim II bukannya berdasarkan kemampuan yang unggul. Penghapusan aristokrasi tentara yang menjadi saingan kepada kuasa pusat. Penghapusan ini menyebabkan sistem tentara hamba menjadi terbatas karena section ketenteraan yang dominan dalam angkatan tentara membenarkan anak-anak pegawai mendapat pangkat, lantas menghapuskan asas disiplin dalam ketenteraan. Jelaslah kelemahan dalam sistem ketenteraan telah melemahkan kerajaan Turki Uthmaniyah dan membawa kepada kejatuhannya. Seterusnya, peperangan dengan negara Eropa. Peperangan demi peperangan dengan negara Eropa telah memperlihatkan kekalahan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kekalahan dalam peperangan telah membawa kerugian besar dan seterusnya melemahkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Contohnya, peperangan dengan Austria sekitar tahun 1682 sehingga 1689 telah membawa kerugian besar kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Penyatuan bangsa Eropa untuk menentang Turki Uthmaniyah menyebabkan Turki Uthmaniyah kehilangan Hungary, kota Budapest, wilayah Transilvania dan beberapa wilayah yang telah melemahkan pertahanan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kesimpulannya, jelaslah penglibatan dan kekalahan Khilafah Uthmaniyah dalam peperangan menghadapi kuasa barat sejak abad ke-17 lagi telah memperlihatkan kekalahan kerajaan Uthmaniyah. Kekalahan dalam peperangan telah membawa kerugian besar sehingga melemahkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Siri perjanjian dengan negara Eropa. Perdamaian melalui perjanjian telah menyebabkan Turki kehilangan banyak kawasannya dan pada masa yang sama turut melemahkan empayarnya. Perjanjian Passarowitz yang ditandatangani pada Juli 1718 menyebabkan Turki Uthmaniyah kehilangan Timisoara, Belgrade, sebahagian besar negeri Serbia, dan Romania. Selain itu, perjanjian Radzin yang ditandatangani dengan Rusia pula
menyebabkan Sultan Turki terpaksa menyerahkan Ukraina kepada Rusia dan membuka peluang perniagaan kepada bangsa Kozak di Laut Hitam. Kesimpulannya, jelaslah bahwa siri perjanjian dengan negara Eropa telah melemahkan dan menyumbang kepada kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Masalah pemimpin yang bersilih ganti. Masalah ini menyumbang kepada kejatuhan Empayar Turki Utsmaniyah karena masalah perebutan takhta dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Sistem syura tidak diamalkan dan pemilihan pemimpin berdasarkan kekuatan. Keadaan ini mendorong ke arah peperangan antara putra-putra raja yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kepimpinan. Oleh itu, masalah pemimpin yang bersilih ganti menyebabkan ketidakstabilan politik dan membawa kepada kejatuhan Turki Utsmaniyah. Kebangkitan kekuasaan Eropa. Kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan dan perkembangan sains dan teknologi yang dicapai oleh Eropa selepas zaman kegelapan telah mendorong perluasan kuasa atau imperialisme Barat. Contohnya, gerakan Renaissance melahirkan perubahan besar dalam sejarah dunia, yaitu kebangkitan Eropa dan kemunduran kerajaan Islam Turki Utsmaniyah. Oleh itu, kebangkitan kekuasaan Eropa telah melemahkan Khilafah Utsmaniyah yang membawa kepada kejatuhannya. Kesimpulannya, kedudukan kuasa kerajaan Turki Utsmaniyah yang luas suatu ketika dahulu telah hilang pada penghujung abad ke-18, dan yang tinggal hanyalah beberapa daerah kecil yang masih berada di bawah takluknya. Pengakhiran Khilafah Utsmaniyah bermula selepas Mustafa Kemal Atatürk mengisytiharkan Turki sebagai sebuah republik. Sejarah telah memperlihatkan kejatuhan kerajaan Turki Utsmaniyah akibat masalah dalaman dan luaran yang tidak dapat diselesaikan secara sistematik.